Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk hari ini kita akan melihat satu topik baru, topik yang sangat menarik, iaitu bab 5 ataupun topik 5, iaitu yang bertajuk termokimia. So, daripada perkataan termokimia itu sendiri, apa yang awak perasan? Apa yang awak mungkin biasa dengan perkataan daily awak? Yes, iaitu perkataan termo. Termo ni ala-ala termos kan. So mesti melibatkan haba lah. So untuk pengetahuan awak, okay, topok pun boleh. Okay. Termokimia adalah satu kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia. So, semua tindak balas kimia yang berada di dalam dunia ini melibatkan tentang perubahan haba. Sama ada haba diserap daripada kepesedaran ataupun haba diserap daripada persekitaran atau haba dibebaskan ke persekitaran. So, untuk kedua-dua situasi itu ada satu istilah yang special untuk setiap situasi lah, sama ada haba diserapkan atau haba dibebaskan. Okey, sebelum kita pergi lanjut, kita tengok dulu satu alat. Okey, so bila bercerita tentang perubahan haba, terdapat satu alat yang sangat-sangat penting untuk kita sukat berapa nilai bacaan haba. So, apakah alat tersebut? Siapa tahu? Mestilah alat pengukur. So, alat pengukur yang terlibat dalam konsep haba ini adalah alat pengukur yang dipanggil sebagai termometer. So, saya pasti sangat-sangat semua anak-anak pernah tengok termometer, bukan? So, tengok dulu beberapa contoh termometer yang terdapat di dalam makmal. Sebagai contoh, so kita ada kita ada termometer makmal. So, saya yakin awak pernah menggunakan termometer ini di dalam makmal sebelum ini. Okey, so kalau awak nampak dalamnya adalah ada cecair. Okey, cecair kita panggil sebagai mercury. So apabila awak celupkan termometer ini ke dalam sesuatu larutan yang mempunyai haba yang banyak, mercury di dalam termometer ini akan mengembang dan akan memberi bacaan yang tinggilah, menunjukkan suhu larutan tersebut mempunyai bacaan nilai bacaan nilai suhu yang tinggi. Okey, kemudian termometer yang baru sikit, kita ada termometer digital. Yang mudahnya, kalau macam ni kan, termometer makmal ni awak kena pastikan mata awak betul-betul serenjang dengan aras meniscus mercury untuk mendapatkan bacaan. Tetapi untuk termometer digital, life is orang kata teknologi make life easier, right? So this kind of thermometer will allow you to read the temperature directly. Maksudnya dia terus bagi bacaan on the spot. So tak perlu lagi awak nak pastikan mata awak serenjang dengan meniscus mercury. Okay, just celup terus dapat bacaan yang tepat. Okey, so ini adalah salah dua. Okey, salah dua contoh. Salah dua So kita ada termometer makmal dan juga termometer digital. Okey, so alat pengukur untuk mengukur haba adalah termometer. So apa fungsi termometer? Alat pengukur yang mengesan perubahan haba lah. Alat pengukur yang mengesan perubahan haba. So kita ada termometer digital dan juga termometer makmal. So dalam termometer ini kita guna bacaan yang kita guna adalah dalam unit darjah Celsius. Kita ada Fahrenheit, Kelvin, tapi untuk di Malaysia kita guna unit darjah Celsius. So senang saja, bila bacaan tinggi maksudnya dia panas. Larutan itu panas dan mempunyai haba yang banyak.
Tapi sekiranya bacaan itu rendah, maksudnya larutan itu sejuk dan mempunyai haba yang sedikit. Okey? So senang saja kan? Okey. Seterusnya kita pergi kepada jenis tindak balas dalam topik termokimia ini. So saya ringkaskan saja. Okey, kita ada 2 jenis tindak balas. Okey. Okey, so kita ada 2 jenis tindak balas. Yang pertama, tindak balas eksotermik. Saya ulang, tindak balas eksotermik. Dan yang kedua adalah tindak balas endotermik. Saya ulang, tindak balas endotermik. So apa perbezaan antara kedua-dua tindak balas ini? Okey. So tindak balas eksotermik adalah tindak balas yang membebaskan haba kepersekitaran. Okey. Kalau endotermik, tindak balas yang menyerap haba daripada persekitaran. So kita telik dulu apa perbezaan ekso, apa perbezaan ekso, apa itu tindak balas endotermik. Okey. So untuk mengelakkan awak confuse, awak tengok perkataan ni. Ekso, endo. So ekso. Macam exhaust je kan. So bila exhaust, so awak tahu fungsi exhaust. Exhaust itu membebaskan asap. So bebaskan asap, keluarkan asap. So maksudnya kalau tindak balas exothermic, membebaskan haba. Okey, bila tengok tips dia nak ingat exothermic ala-ala exhaust. Exhaust keluarkan asap, tapi tindak balas exothermic mengeluarkan haba ataupun membebaskan haba ke mana? Ke persekitaran. Okey, saya ulang, tindak balas exothermic adalah tindak balas kimia yang membebaskan. Okey, kita tambah sikit tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. Saya tambah kimia. Saya kan suka kimia. Okey. So tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. So bila berlakunya tindak balas tersebut, okey, sebagai contoh, katakan saya ada satu kelalangkun. Okey, saya buat satu eksperimen ni. Oh, ketok tangan saya ya. Saya buat satu eksperimen. So dalam eksperimen ni, okey, kita eksperimen ni, okey, dia membebaskan haba. Haba keluar, betul? So, okey, so haba dibebaskan ke persekitaran. So, apa jadi pada suhu persekitaran? Keliling ni, apa jadi pada keliling dia? So, bila haba dibebaskan ke persekitaran, apa jadi pada persekitaran ni? Tekan saya letak dalam satu bekas So apa jadi pada persekitaran ni? Yes, suhu persekitaran akan meningkat. So bila suhu persekitaran meningkat akan menyebabkan bacaan termometer meningkat. Faham atau tidak? Saya harap jelas. Okey, kita pergi kepada tindak balas exothermic. Endotermik. So endotermik, okey, katakanlah endotermik dia berlawanan pula dengan exothermic. Endotermik ni adalah satu tindak balas kimia yang menyerap haba daripada persekitaran. So katakan saya ada satu
satu lagi tindak balas kimia. Saya buat satu eksperimen. Okey, dalam ni saya ada satu bahan, saya campurkan dua bahan. Kemudian haba diserap masuk daripada persekitaran. So agak-agak apa katakan ini satu medium persekitaran yang dalam awan-awan ni. Okey, so apa jadi pada persekitaran sekitar kelalangkun tadi? Yes, suhu persekitaran. Saya label macam ni akan menurun. Suhu persekitaran akan menurun. So macam mana awak nak detect suhu persekitaran menurun? Awak boleh tengok bacaan termometer menurun. So kalau yang ni awak boleh tengok berdasarkan bacaan termometer meningkat untuk exothermic. Okey, so nampak ada perbezaan dia? Saya sahaja je buat macam ni supaya awak nampak apa perbezaan untuk tindak balas exo dengan dan juga exothermic dan juga tindak balas untuk endothermic. Okey, so lagi satu tips. Tadi kalau exo kita ingat exhaust. Endo kita ingat perkataan in. Indo. In tu apa? Dalam kan? So maksudnya awak boleh kaitkan haba diserap masuk ke dalam. Okey, masuk ke dalam bahan. Maksudnya haba diserap daripada persekitaran. Okey. So jelas dah definisi untuk tindak balas exothermic dengan endothermic. So saya harap awak jelas. Okey. Seterusnya kita akan teruskan kepada contoh tindak balas exothermic dan endothermic yang berada dalam kehidupan seharian. So nanti saya akan bagi link next video.